Astagfirullah la syaitan ala rabbi bas kalau mau la suada ini kalau Alhamdulillah القائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'ala kamu kepada Allah dan ta'ala kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah ataupun berselisihan dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk memelihara maslahat agama melalui tauhid. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah merupakan salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bijaksana dan mahir berkaitan dengan ilmu hukum hakam Islam. Ketika risalah Islam tersebar dengan meluas di seluruh wilayah Arab, Rasulullah SAW ingin menghantar salah seorang daripada sahabat baginda ke negeri Yaman bagi tujuan memimpin dan mengajar orang-orang Islam di sana. Maka Rasulullah SAW telah memanggil Sayyidina Muaz bin Jabal bertanya beberapa soalan untuk menguji bagaimana beliau ingin mengeluarkan sesuatu hukum. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Haris bin Amr radhiyallahu anhu yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, dengan apakah kamu akan berhukum? Maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan apa yang terdapat di dalam kitab Allah. Bagaimana baginda bersabda, sekiranya ia tidak terdapat di dalam kitab Allah, maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW. Baginda bertanya lagi, sekiranya tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah SAW, Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku.
Maka Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebaikan kepada utusan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kisah yang berlaku di antara Rasulullah SAW dan Sayyidina Muaz bin Jabal ini adalah merupakan satu panduan yang sangat besar kepada umat Islam. Rasulullah SAW telah memuji kelayakan Sayyidina Muaz dalam menyampaikan dakwah, walaupun baginda mengetahui kemampuan ilmu yang dimiliki oleh sahabat baginda itu. Setelah berpuas hati dengan jawapan daripada Sayyidina Muaz, maka baginda pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan memutuskan beliau untuk menjadi wakil baginda di negeri Yaman. Menerusi peristiwa ini juga Rasulullah SAW mendidik kita supaya memerhatikan daripada setiap sesuatu bahagian dalam ilmu agama itu harus diambil dan dipelajari. Adakah ilmu agama itu boleh diambil daripada mana-mana orang yang dirasakan layak hanya dengan kemasyhuran atau gelaran dan pangkat yang mereka miliki? Atau agama itu boleh dibiarkan diambil daripada mana-mana orang yang tidak diketahui latar belakang kelayakannya? Kesemua ini adalah merupakan perkara yang penting untuk kita lihat di dalam kehidupan beragama. Begitu juga ketika menerima apa-apa juga berita dan perkhabaran yang sampai kepada kita. Sewajarnya sebagai umat Islam, kita wajib melakukan tabayun atau mencari kepastian di dalam sesuatu berita yang disampaikan. Hal ini supaya kita tidak tersalah sangka dan membuat keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Perkara ini telah diingatkan oleh Allah SWT kepada kita semua menerusi firman-Nya di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kamu membawa suatu berita, maka sedikitlah untuk menentukan kebenarannya agar kamu tidak mendatangkan musibah kepada suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, disebabkan kejahilan kamu mengenainya sehingga akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, adalah menjadi tanggungjawab ulil amr ataupun pihak berkuasa untuk memastikan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam ini dipelihara dan dijaga dengan baik. Keputusan pihak berkuasa agama untuk menetapkan syarat tauliah dan kebenaran mengajar kepada mana-mana orang yang berhasrat untuk mengajar agama Islam di negara ini adalah merupakan roh yang diambil daripada contoh perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW sendiri adalah insan yang sangat teliti ketika ingin menghantar Sayyidina Muaz ke negeri Yaman, walaupun baginda sangat tahu mengenai keilmuan sahabat baginda itu. Maka sebab itulah setiap orang yang ingin menyampaikan ilmu agama perlu melalui beberapa proses tabisan untuk melihat kelayakan, kemahiran, kemampuan dan penguasaan ilmu sebelum diberikan tauliah. Di negeri Johor ini, urusan mengajar dan memberi syarahan agama Islam telah diletakkan di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri Johor, sebagaimana dinyatakan pada pasal 118 kurungan 3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 yang menyatakan bahawa Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk memberikan tauliah bagi maksud pengajaran agama Islam atau apa-apa perkara tentang agama Islam dan untuk menarik balik tauliah itu. Secara dasarnya, mana-mana orang yang berhasrat untuk mengajar dan memberi syarahan agama Islam di negeri Johor ini hendaklah memiliki tauliah yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Penilaian utama terhadap mereka yang layak untuk mendapat tauliah ini adalah berdasarkan kepada fatwa Negeri Johor yang dikeluarkan pada 25 Oktober 2016, yang itu adalah ditetapkan bahawa umat Islam di negeri Johor Darul Ta'zim hendaklah mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah
Dari segi akidah berpandukan kepada mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Syariat berpandukan kepada mazhab Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun tiga mazhab yang muktabar iaitu Hanafi, Maliki dan Hanbali boleh dirujuk dan digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Dari segi tasawuf, hendaklah berpegang kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Walau bagaimanapun mazhab tasawuf muktabar yang lain boleh diamalkan selagi ianya tidak bertentangan dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya keperluan untuk seseorang itu mempunyai tauhid bukanlah bertujuan untuk menghalang atau menyusahkan pembelajaran agama. Sebaliknya ia adalah merupakan langkah pengawalan bagi memenuhi maqasid syariah dari segi memelihara agama Islam, iaitu hifzuddin. Keperluan untuk memelihara agama Islam pada zaman ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, lebih-lebih lagi pada zaman yang serba canggih ini. Walaupun pada hari ini manusia sangat mudah untuk mendapatkan apa juga maklumat melalui pelbagai sumber, namun ingatlah, bagi tujuan belajar dan mengajar ilmu agama, kita harus mendahulukan mana yang lebih utama di samping memelihara adab ilmu. Syarat-syarat yang diletakkan oleh pihak berkuasa agama ini adalah amat penting supaya tidak berlaku penyebaran ajaran yang bercanggah dengan amalan agama umat Islam di negeri ini ataupun berlakunya penyelewengan. Ulama hadis seperti Imam Muslim sendiri pernah menukilkan sebagaimana dalam pendahuluan kitab sahihnya kata-kata yang masyhur daripada seorang ulama, iaitu Muhammad bin Sirin, yang bermaksud, sesungguhnya ilmu yang dipelajari ini adalah agama, maka kamu lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu itu. Menurut enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Johor tahun 1997 menyatakan bahawa mereka yang melanggar pasal 11, iaitu mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauhid, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-dua sekali. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Sebagaimana kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib sekali lagi ingin mengingatkan bahawa kewajiban memelihara agama ini adalah terletak di atas bahu kita semua yang beragama Islam. Syarat tauliah yang dikenakan oleh pihak berkuasa agama di negara ini tidak lain hanyalah demi memastikan hanya mereka yang benar-benar layak sahaja dibenarkan untuk mengajar agama Islam di negeri ini. Tindakan ini juga mampu untuk mencegah fahaman yang bercanggah daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya mengelak daripada menimbulkan suasana yang tidak tenteram, berunsur pecah belah dan melanggar amalan beragama yang telah sekian lama diamalkan dalam masyarakat di negeri ini. Sesungguhnya niat yang baik juga memerlukan pelaksanaan yang baik di samping keazaman untuk menyampaikan risalah ilmu dengan penuh damai dan harmoni. Semoga kerjasama dan persahaban yang erat dari semua pihak mampu untuk menjadikan majlis ilmu agama di negeri ini subur dan membawa kebaikan kepada semua dan bukannya menjadi pintu fitnah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia supaya menyuruh kepada agamanya dengan cara yang baik, bermakna lembut, penuh hikmah dan tanpa kekerasan. Hal ini sebagaimana firman-Nya menerusi ayat 33 daripada surah Fussilat yang berbunyi, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Yang bermaksud,
dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengesakan dan mematuhi perintahnya, dan dia sendiri mengajarkan amalan yang saleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah daripada orang Islam yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنبنا أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangannya untuk sementara. Akhirat jugalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 26. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhu. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma rabbil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah,
Peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala hal bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada kedua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Harith Syariati Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia binti Almarhum Sultan Idrisha, kepada Tunku Mahkota Ismail bin Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor dan Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, Tengku Iskandar bin Tunku Ismail, Raja Muda Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa khzul kafarat wa mubtadi'il sayyi'ati wal musyrikin wa kull man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farij umumal muslimin wa qdi ad-dayn 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadha balada aminan mutma'innan rakhiyyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma اكتب السلامة والعافية لنا ولعبادك الحجاج والعزال والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا ورسولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.